Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so kita sambung lagi tajuk kita dengan bahagian yang seterusnya, iaitu 4.8 pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Okey. Jadi dalam bahagian ni beberapa hasil pembelajaran yang perlu kita capai, iaitu yang pertama dapat menyatakan jenis pertumbuhan yang terdapat pada tumbuhan. Yang kedua dapat menamakan tisu yang terlibat dalam pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang ketiga menyatakan kedudukan tisu yang terlibat dalam pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang keempat menerangkan kepentingan pertumbuhan primer dan menerangkan kepentingan pertumbuhan sekunder. Okey, yang keenam membanding dan membezakan antara tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dengan tumbuhan yang tak mengalami pertumbuhan sekunder. Dan yang akhir sekali dapat menyatakan kepentingan ekonomi bagi tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Okey, so dalam proses pertumbuhan pokok, jadi akan melibatkan tisu-tisu meristem, sebab kita pun tahu untuk tumbuhan ni proses pertumbuhannya akan banyak berlaku dekat bahagian hujung pucuk dengan akar, kan? Tapi untuk peringkat kali ni kita akan juga tengok pertumbuhan dari segi menambah diameter, iaitu dari segi pertumbuhan sisi. So tisu yang terlibat dalam proses pertumbuhan ni kita sebut sebagai tisu meristem. So ada dua jenis tisu meristem bagi tumbuhan, iaitu meristem apex yang merupakan meristem yang terdapat dekat hujung pucuk dengan hujung akar. Yang kedua ialah meristem lateral, iaitu meristem sisi yang terdiri daripada tisu cambium, cambium vascular dan juga cambium gabus. So kita akan bincangkan kedua-dua proses pertumbuhan yang berlaku dekat meristem apex dan juga meristem lateral. Okey, so tumbuhan ni dia mengalami dua jenis pertumbuhan, iaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pokok ni mengalami dua jenis pertumbuhan, iaitu pertumbuhan primer. Okey, dalam pertumbuhan primer, sebenarnya lebih kepada untuk menambahkan ketinggian pokok ataupun menambahkan panjang pucuk, memanjangkan pucuk tu dan akar. So boleh dikatakan semua tumbuhan mengalami pertumbuhan primer ni. Okey, jadi berlaku pada semua tumbuhan, sama ada tumbuhan tu adalah monocotyledon ataupun dicotyledon. Okey, dan pertumbuhan primer berlaku dekat bahagian hujung pucuk dan hujung akar. Okey, kepentingan bagi pertumbuhan pokok, kepentingannya ialah untuk pokok tu, pertumbuhan tu supaya pokok ni boleh mencapai ketinggian maksimum. So kat sini kepentingan bagi pertumbuhan primer supaya pokok mencapai ketinggian maksimum. Jadi pokok kan nak naik tinggi. Okey, pokok akan naik tinggi, dia akan memanjangkan akar. Jadi untuk proses tu berlaku melibatkan pertumbuhan primer dan
Kepentingan dia supaya dia dapat mencapai ketinggian yang maksimum, sebab tumbuhan ni perlukan ketinggian untuk menyerap cahaya matahari. So, apa kesannya ialah pertumbuhan primer ni akan menghasilkan xylem primer dan juga phloem primer. Okey, di mana xylem primer yang dihasilkan akan berfungsi untuk mengangkut air dari akar ke daun. Ini fungsi xylem yang kita dah belajar sebelum ni lah. Jadi mula-mula sekali mengalami pertumbuhan primer untuk menghasilkan xylem primer. Dan phloem primer dihasilkan pula untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Okey. So, maksudnya dekat sini kesimpulannya pertumbuhan primer ni akan menghasilkan xylem primer ataupun kadang-kadang cikgu buat macam ni. Dan juga phloem primer. Okey. So, dan kepentingan dia supaya dapat mencapai ketinggian. Jadi tumbuhan tu mengalami pertumbuhan primer kalau dekat bahagian pucuk. Ini gambar untuk pucuk. Okey, jadi pucuk ni akan tumbuh naik ke atas. Naik ke atas. Jadi kalau kita tengok pucuk ni sebenarnya kita tahu bahawa proses pembahagian sel akan berlaku dekat bahagian atas sekali ni. Okey, so sel akan membahagi secara mitosis. Okey, so pucuk ni kita boleh bahagikan dia kepada 3 zon. Okey, so zon yang pertama ialah zon pembahagian. Okey, zon yang pertama ialah zon pembahagian. Maksudnya proses mitosis berlaku. Pembahagian sel. Yang kedua, zon pembahagian sel ni terdapat sekumpulan tisu meristem dekat sini. Okey. Yang ni kita panggil tisu meristem. Meristem apex. Okey, meristem apex. Kemudian apabila sel-sel ni membahagi, maka dia akan tertolak lah kan. So masuk kepada zon yang kedua, iaitu zon pemanjangan. Zon pemanjangan sel. Seperti yang kita dah bincangkan dalam kelas yang sebelum ni lah. Sel-sel tu mengalami pemanjangan dengan membesarkan vacuole dia. Memanjangkan vacuole dia. So, dalam bahagian yang seterusnya, zon yang ketiga ialah zon pembezaan. Pembezaan ni maksudnya sel-sel yang terbentuk tadi akan mula mengalami pembezaan dari segi struktur dan juga fungsi. Maka dekat sini kita dapati sel tu kalau duduk bahagian sisi bahagian tepi tumbuhan tu, maka dia akan membentuk epidermis, ataupun kalau ada yang membentuk phloem dekat luar, yang ini xylem. Okey, so kalau yang tepi sini akan jadi phloem, bahagian dalam sikit ni akan jadi xylem untuk mengangkut air. Dah ada sel-sel yang spesifik bagi tumbuhan tu untuk menjalankan fungsi dia. Okey, so itu ialah zon pembezaan. Okey, yang bawah ni kita sebut sebagai bahagian bawah yang seterusnya ialah bahagian tisu yang telah matang. Okey, tu untuk pucuk. Okey, jadi arah pertumbuhan dia akan bertumbuh ke atas lah. Okey, gambar yang seterusnya ialah akar.
Jadi akar ni kita tahu dia akan mengalami pertumbuhan ke arah bawah, bawah tanah. Jadi dia punya kedudukan tisu matang dia ni terbalik lah. Dekat bahagian atas kali ni ialah tisu matang. Okey. Kemudian bahagian meristem apex dia terdapat dekat bahagian zon pembahagian, iaitu di bahagian bawah sekali. Ini ada 3 zon juga. So yang ini ialah meristem apex, sekumpulan tisu kat sini. Ataupun kalau ikut gambar ni dekat area ni lah, area ni semua ialah meristem apex yang terdapat dalam zon pembahagian. Jadi kita dapat lihat dekat sini, bila sel-sel mengalami mitosis, dia masuk ke zon yang kedua, sel tu nampak macam lebih besar sikit, kan? So ini ialah zon pemanjangan, dan yang atas sekali ialah zon pembezaan. Jadi kita dah tengok dekat sini dah ada patutnya ada xylem, ada flowworm. Okey, xylem, flowworm, ada rambut akar ni. So ini ialah zon pembezaan. Okey, inilah rambut akar. Okey. So, proses pertumbuhan primer tu ialah proses pembahagian sel dekat bahagian hujung pucuk dan akar tu untuk menambahkan panjang akar dan juga ketinggian pokok. Jadi berlaku dekat kawasan ni. Okey, jadi kita nak masuk kepada jenis pertumbuhan yang kedua. So pokok ni kalau dia tambahkan panjang dia, kan, naik tinggi je tapi tidak ada pertambahan diameter, kan. Apa yang berlaku ialah pokok tu akan jadi kurus je lah dan tidak stable. Okey, tinggi kurus, so tak stable. Okey, jadi dia mestilah menambahkan diameter atau sisi dia. So dekat situlah berlaku pertumbuhan sekunder. Okey, so pertumbuhan sekunder pun berlaku pada tumbuhan dicotyledon dan juga sesetengah tumbuhan monocotyledon. Contohnya macam pokok jagung. Okey, yang kita ingat balik pokok-pokok monocotyledon ni dari segi urat daun dia selari dan akar serabut. Okey, dan batang dia tidak berkayu, kan. Okey, so sesetengah tumbuhan monocotyledon pun mengalami pertumbuhan sekunder. Maksudnya pokok tu mungkin ada yang tak besar sangat lah. Okey, yang kedua, pertumbuhan sekunder ni berlaku dekat meristem sisi, meristem lateral, yang terdiri daripada 2 jenis tisu, iaitu dekat tisu cambium vascular dan cambium gabus. Ada 2 tisu meristem sisi yang kita bincangkan dekat pokok ni. Kemudian tisu-tisu ni juga membahagi secara mitosis macam meristem apex tu. Tapi dia membahagi bukan ke atas atau ke bawah macam akar dengan pucuk. Dia membahagi ke sisi. So dia menambahkan diameter batang. Dan juga akar, serta menambahkan tisu yang berkayu, iaitu tisu-tisu yang mengisi ruangan, tisu yang berada di
luar pokok tu. Ni kita nampak pokok ada tisu berkayu dekat luar dia, kan? Okey. So, kita tengok apakah perbezaan antara pertumbuhan primer. Lengkapkan jadual di bawah menunjukkan perbezaan antara pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Okey, yang pertama untuk pertumbuhan primer, iaitu yang di pucuk dan akar tu, maka sel yang terlibat ialah meristem apex. Nama kena ingat. Okey, yang terdapat dekat hujung pucuk dengan akar. Tapi kalau pertumbuhan sekunder, meristem lateral atau sisi yang terdiri daripada cambium gabus dan cambium vascular. Yang ni pun huruf K jugalah kalau bahasa Melayu dia, cambium gabus dan cambium vascular. Jadi kita boleh imagine tumbuhan ni dia akan menambah ke sisi untuk tambahkan diameter dia. Okey. So untuk kedudukan tisu pula, pertumbuhan primer berlaku dekat hujung pucuk dan hujung akar. Manakala pertumbuhan sekunder berlaku di lapisan gabus dalam, iaitu nanti kita akan bincangkan ada satu lapisan dekat bawah kulit pokok tu, kita panggil gabus, dan juga berkas vaskular. Berkas vaskular ni seperti yang kita pernah juga bincang sebelum ni, berkas vaskular pokok tumbuhan contohnya terdiri daripada xylem dan phloem, kan? So xylem, phloem. Okey, yang ketiga, pertumbuhan primer dari segi fungsi dia akan menambahkan ketinggian ataupun lebih spesifik sebenarnya memanjangkan akar dan pucuk. Tapi untuk pertumbuhan sekunder dia menambahkan diameter. So jadi tumbuhan tu akan membesar ke sisi lah, dan juga menambahkan tisu yang berkayu, supaya dapat memberi sokongan kepada pokok tersebut. Okey. So soalan 48, huraikan peranan yang dijalankan oleh tisu meristem apex pada tumbuhan dalam pertumbuhan primer. Jadi kita tahu meristem apex ni dekat hujung pucuk dan akar. Okey. Jadi bila pembahagian sel berlaku, sebenarnya dia akan menghasilkan xylem, sebab ini primer kan, jadi menghasilkan xylem primer dan juga phloem primer. Okey, so tisu meristem apex ni terdapat pada hujung pucuk dan hujung akar. Okey, so kita nak jawab soalan ni. Yang pertama kita mention kedudukan dia lah, dekat hujung pucuk dan hujung akar. So tisu ni mengandungi sel-sel yang aktif membahagi secara mitosis. Dan apa hasilnya? Dia hasilkan xylem primer dan phloem primer. Itu ialah peranan tisu meristem apex, membahagi secara mitosis untuk menghasilkan xylem primer dan phloem primer. Kemudian kita nyatakan xylem primer ni fungsi dia untuk mengangkut air dari akar ke daun. Jadi barulah pokok ni ada xylem pada peringkat awal tu. So daripada proses pertumbuhan primer lah pokok ni mula-mula menghasilkan xylem. Okay, xylem yang mula-mula dihasilkan ialah xylem primer. Okay, dan phloem primer pula berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Okay, dari daun ke bahagian lain tumbuhan. So itu ialah untuk pertumbuhan primer soalan ni. Okay, so kita nak masuk kepada nak tengok macam mana proses pertumbuhan sekunder berlaku.
Okey, jadi maksudnya berbezalah pertumbuhan primer. Kita bincangkan yang ini sahaja. Pertumbuhan sekunder ialah pertumbuhan sekunder berlaku pada bahagian batang pokok. Contohnya dekat sini. Okey, so untuk pertumbuhan sekunder yang berlaku pada bahagian batang tumbuhan, jadi kita akan belajar dua nanti, satu batang, satu akar. Yang ini untuk batang tumbuhan dicotyledon. Batang tumbuhan dan gambar ni untuk dicotyledon. Tumbuhan dicot. Okey, so dia bermula dengan dia ada macam satu proses lah. Kalau kita lihat dekat buku Bioscore tu ada 4 gambar dan bermula dengan gambar yang pertama. Gambar yang pertama ni menunjukkan peringkat awal di mana pokok tu mungkin masih dalam peringkat anak lagi lah kan. Jadi apa yang dia ada ialah berkas vaskular. Tumbuhan ni mempunyai berkas vaskular. Okey, yang ni kita namakan dia berkas vaskular. Dan pada berkas vaskular ni kita tahu ada tisu phloem dekat bahagian luar dan juga tisu xylem dekat bahagian dalam. Oleh kerana pertumbuhan ni telah pun mengalami pertumbuhan primer sebelum ni, maka ini adalah berkas vaskular ataupun phloem dan xylem primer. Sebab dia adalah hasil daripada pertumbuhan primer sebelum inilah sebab ini kita nak bincang yang sekunder. Maksudnya pokok tu dah naik tinggi dah. Bukan, dan dah bertumbuh lah. Okey. So dan di antara tisu phloem primer dan xylem primer ni, dekat tengah-tengah ni ada satu garis. So itu ialah cambium vascular. Okay, so cambium vascular ni terletak di antara xylem primer dan juga phloem primer. Jadi kalau kita nampak ada banyak berkas vaskular terbentuk berbentuk bulatan lah, dia akan tersusun berbentuk bulatan di mana di bahagian di setiap bahagian berkas tersebut terdapat cambium vascular yang cikgu warnakan sebagai warna purple. Okey. So, pertumbuhan sekunder mula berlaku apabila cambium vascular ni dia membahagi dengan aktif secara jejarian. Apa maksud jejarian? Dia membahagi ke jejarian ni maksudnya membahagi ke sisi ni. So, daripada dia duduk dekat antara berkas vaskular tu, sekarang ni dia bercantum lah. Bercantum macam ni sehinggalah membentuk gelang cambium. Okey, so kat sini gelang cambium telah terbentuk. Okey, menjadi satu gelang. Boleh faham? Okey, jadi kalau gambar untuk Bioscore tu nombor 1 dengan nombor 2 tu diceritakan sampai dekat poin yang kedua lah iaitu cambium vascular membahagi dengan aktif secara jejarian lalu bercantum menjadi satu gelang yang kita sebut sebagai gelang cambium. Okey. Yang seterusnya
Okey, cambium tadi dah bercantum kan, membentuk gelang cambium. Kemudian cambium tu meneruskan lagi pembahagian sel dia. Tapi kali ni secara tangent. Secara tangent membentuk xylem sekunda di sebelah dalam dan phloem sekunda di sebelah luar. Okey. Macam ni lah contohnya. Cik balik sikit yang ni. Okey, contohnya tadi kita dah ada gambar ni. Okey. So maksudnya kita ada berkas vaskular kemudian kita ada gelang cambium. Gelang cambium tu membahagi secara jejarian, membentuk satu gelang cambium. Kali ni cambium tu dia tak membahagi ke sisi, dia bukan membahagi ke sisi macam ni, tapi membahagi secara tangent. Tangent. So ke sini, ke dalam dan ke luar. Ke dalam dan ke luar. So apa yang berlaku ialah oleh kerana kita ada phloem dekat luar sini dan xylem dekat sini, maka apabila cambium tu membahagi ke dalam, contohnya ke dalam ni, membahagi ke dalam, maka tisu xylem primer tadi, pembahagian yang ke dalam ni akan membentuk xylem kan. So pembahagian ke dalam akan membentuk xylem sekunda. Xylem sekunda, manakala kalau yang membahagi keluar ni akan membentuk phloem sekunda. Okey. So, kalau kita tengok gambar ni, ini ialah cambium yang asal. Bila cambium ni membahagi, dia membentuk xylem dekat bahagian dalam ni. So, ini ialah kumpulan tisu xylem. Dan kumpulan tisu xylem yang terbentuk sekarang ialah xylem sekunda. Kalau yang dekat luar, yang ini ialah phloem sekunda. Tapi tadi kita ada xylem primer dan juga phloem primer yang awal-awal tadi. So mana pergi yang primer ni? Yang primer ni, xylem primer sekarang dah tertolak ke dalam. Ini ialah kumpulan xylem primer. So cikgu guna warna lain lah sebab yang purple ni tadi cambium kan. Kita guna warna merah ni ialah xylem primer. Warna biru ialah xylem sekunda. Phloem sekunda, warna biru. Ni phloem sekunda. Nampak tak? Dia dah tertolak ke luar. Yang ini tertolak ke dalam. Xylem tertolak ke dalam. Sebab antara ruangan antara yang primer dengan cambium yang asal ni, kita ada kumpulan tisu baru kat sini. So ini ialah xylem sekunda dan phloem sekunda. Lagi sekali untuk lukisan yang lebih besar sikit. Ada warna hitam.
Okay, contohlah ini ialah pokok keratan rentas dia warna ini ialah berkas vaskular. Warna purple tak ada, buat banyak. Sekejap. Berkas vaskular, kat tengah-tengah ada cambium vascular. Cambium vascular yang dah cambium vascular ni pun ada nama juga yang dah membentuk satu gelang cambium tu. Dia ada nama lain dia, iaitu cambium yang bahagian ni lah, yang ni. Yang ini cambium vascular kan. So cambium interfascicular. So tisu yang terbentuk dekat bahagian dalam, kita tahu kat dalam ni xylem primer, kat luar ni phloem primer. Tapi bila ada tisu baru terbentuk hasil daripada mitosis dekat sini kan, dia membahagi. Of course yang lama ni dia antara cambium dengan phloem primer ni wujud satu ruangan yang baru. So yang kumpulan tisu lama ni akan tertolak ke luar. Sama juga dengan xylem. Xylem ini asal xylem lama, tapi bila ada pertumbuhan tisu baru dekat cambium menghala ke dalam, maka yang xylem ni dia akan, bila dia berkas vaskular membesar macam ni, dia membesar, memanjang, so xylem ni akan terkumpul dekat bahagian hujung sini, bahagian dalam ni xylem. So dia punya kumpulan tisu akan jadi macam ni lah. Sini xylem primer, sini sini xylem sekunder. Yang tengah-tengah sini akan jadi xylem sekunder. Lepas tu kumpulan tisu yang dekat sini ni ialah phloem primer, dan yang hujung ni phloem primer, hujung phloem sekunder. Ni phloem sekunder, yang ini phloem primer, kumpulan tisu tu. So maka jadilah dia gambar yang ini. Gambar yang ni. Ini ialah xylem primer. Ini ialah xylem sekunder. Yang ini akan jadi phloem sekunder. Yang hujung ni ialah phloem primer. Pada semua berkas vaskular. Yang seterusnya, bila dah jadi macam tu, xylem primer ditolak ke bahagian tengah batang. Inilah yang maksudnya tadi, xylem primer ditolak ke bahagian tengah batang. Manakala, ni semualah, ni xylem primer semua ditolak ke bahagian tengah batang. Manakala phloem primer ditolak ke arah epidermis batang. Ni semua ialah phloem primer.
Okey, dinding salur-xylem akan ditebalkan oleh lignin. Jadi ini adalah perubahan yang berlaku pada xylem lah. Sebab lignin ni memberikan dia sokongan mekanikal, sebab pokok kan makin membesar diameter dia, jadi dia perlukan struktur xylem yang lebih kuat untuk mengangkut air. Dan yang seterusnya, apabila proses tu diteruskan lagi, bila berlaku pemanjangan berkas vaskular ni, kita nampak bahawa pemanjangan berkas vaskular berlaku, maka sisi dia bertambah. So lilitan batang bertambah sebenarnya daripada saiz yang kecil tadi, sekarang ni dia jadi besar sikit lilitan tu. Kemudian menyebabkan epidermis batang tu meregang. Epidermis luar ni dia jadi pecah lah, dia meregang. So epidermis retak dan pecah. Nampak tak yang luar ni? Tisu bahagian luar dia jadi retak. So ada satu lagi lapisan cambium yang kita sebut sebagai cambium gabus yang terletak di bawah epidermis. Ni cambium gabus, iaitu bawah epidermis. Yang cambium ni akan membahagi untuk membentuk sel gabus di sebelah luar. So kalau dia membahagi ke luar, ke lapisan yang luar, bukanlah keluar daripada pokok tu, tak, ke arah luar, dia akan membentuk gabus. Dan yang ke dalam akan membentuk korteks sekunda. Korteks sekunda ialah area ni. Ni area yang kosong-kosong ni ialah korteks sekunda. So kalau macam ke dalam akan jadi korteks, keluar akan jadi tisu gabus. Tisu gabus ni ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai cork. Dan fungsi tisu gabus ni sebenarnya adalah untuk melindungi batang dari serangan serangga dan bakteria apabila epidermis merekah. So maksudnya ada protection lah, walaupun lapisan kulit luar dia dah pecah, dia ada tisu gabus. Tisu gabus dihasilkan oleh cambium gabus dan fungsi dia untuk melindungi batang tumbuhan tu. So itu untuk pertumbuhan sekunda yang berlaku pada batang pokok dicotyledon. So kita tengok kesan pertumbuhan tadi, tapi bagi negara ataupun di kawasan yang beriklim sejuk. Jadi kita tengok dekat sini. Soalan 51, terangkan pertumbuhan yang berlaku pada tumbuhan yang tumbuh di kawasan beriklim sejuk yang mempunyai 4 musim. Macam kat Malaysia ni, kita tahu negara kita tak ada perubahan musim yang ketara. Pokok sentiasa boleh dapat cahaya matahari yang cukup. Sentiasa pertumbuhan tu boleh berlaku. Tapi bagi negara-negara yang mempunyai musim-musim ni, musim yang berbeza ni, dia ada kesan pada pertumbuhan pokok tu. So pada musim bunga sebenarnya kadar pertumbuhan dia adalah tinggi. Kadar pertumbuhan dia tinggi sebab waktu tu dia dapat cahaya matahari yang cukup, spring. Dan persekitaran dia adalah lembap dan dengan suhu yang sesuai. So kita dapat lihat bunga pun keluar kan. Jadi apa yang berlaku ialah sel cambium akan membahagi membentuk sel xylem yang besar dan dinding sel yang nipis di kawasan sel xylem yang terbentuk tu saiz dia besar dan dia punya dinding nipis. Ni contohnya salur xylem tapi dinding dia ni nipis. So ruang ni dalam ni besar. So
kita sebut kawasan cerah terbentuk. Kawasan tu nanti kita bincangkan dekat apa yang dimaksudkan kawasan cerah ni. Okey, maka lebih banyak air boleh diangkut ke daun untuk fotosintesis. Sebab saiz xylem tu besar, maka air yang diangkut dalam salur xylem ni pun banyak. Okey, kalau musim panas pula, dia terima keamatan cahaya yang tinggi tetapi kelembapan tu kurang. Saiz xylem yang terbentuk akan mengecil sedikit dan berdinding tebal. Okey, berdinding tebal maksudnya kalau tadi xylem tu nipis macam ni, sekarang ni dinding xylem tu tebal. So kawasan gelap terbentuk. Yang berdinding tebal ni akan menghasilkan satu kawasan yang gelap terbentuk. Yang gelap dekat batang pokok tu. Okey, pada musim luruh, keamatan cahaya kurang, maka xylem sekunder yang terbentuk kecil dan berdinding tebal. Okey. So, daripada nipis, lepas tu jadi tebal. Lepas tu, sekarang ni dan makin kecil sikit dan berdinding tebal. Okey. Kawasan gelap terbentuk. Ini pada musim luruh. Dan pada musim yang akhir sekali, musim sejuk, kadar pertumbuhan sangat rendah kerana keamatan cahaya yang sangat kurang. Sampai 0 degree ke ataupun negatif kan. Jadi tak ada pertumbuhan berlaku kerana suhu tak sesuai. Cambium vascular dormant pada musim salji, maka xylem yang sangat kecil dan berdinding sel tebal terbentuk. Cambium ni tak aktif, tak membahagi. Okey, cambium akan jadi dormant, iaitu tidak aktif, tak ada proses pembahagian sel. So, xylem yang terhasil sangat kecil dan berdinding sel tebal. Jadi kalau tadi macam ni, sekarang ni lagi kecil, lagi tebal dia punya dinding sel tu, dan kawasan gelap terbentuk. Okey. So apabila 1 tahun kita ada 4 musim, 4 musim ni memberi kesan kepada struktur xylem yang bermula dengan kawasan xylem yang nipis dan bermula dengan xylem yang nipis dan juga berdinding bersaiz besar. Tapi dia kemudiannya dia akan dalam tahun yang sama jugalah kan. Dia akan menjadi lebih kecil dengan dinding xylem yang semakin tebal. So 1 tahun macam ni tak jadi, bila banyak tahun berlaku ataupun apabila kita tengok kesan dia setiap tahun, dia akan wujud satu gelang cerah dan gelang yang gelap. Dan kita sebut sebagai gelang tahunan. Jadi kalau kita tengok pokok besar-besar, pokok balak tu kita nampak ada line-line macam ni. Okey. Ni menunjukkan perubahan pada xylem tu, dan kita boleh ukur atau kita boleh kira usia pokok tu berdasarkan kepada gelang tahunan ni. Contohnya dekat sini, satu gelang ialah 1 tahun. So kita kira yang gelap pun cukup lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tu contohnya 19 tahun. Okay. Usia pokok tu boleh dikira berdasarkan gelang tahunan yang terbentuk. Gelang tahunan terdiri daripada gelang cerah dan gelang gelap yang terbentuk akibat perubahan 4 musim. Okay, inilah yang dimaksudkan tadi, gelang cerah dan gelang gelap. Kalau kita nampak kawasan ni macam gelap sikit kan. Ni. Okay, ni kawasan yang cerah sikit. Ni cerah. So ini gelap, ini gelap, ini gelap, ini gelap. Okey. Tu untuk gelang tahunan. Yang seterusnya ni ialah struktur ialah pertumbuhan sekunder pada akar. Okey, untuk akar dicotyledon
bentuk atau corak pertumbuhan dia berbeza dengan bahagian batang lah. Tapi konsep dia tu sama. Cara dia sama. Okey. Yang pertama sekali kita kena tengok di mana kedudukan phloem primer, xylem primer dan juga cambium vascular pokok tu. Okey. So untuk bahagian akar, ni ialah akar. Okey, kedudukan xylem primer dia dekat, kalau dalam buku dah dilukis sebagai bintang. Macam ni lah kumpulan tisu xylem tu. Ni. Okey, gambar ni ambil dari internet, dia lain sikit lah. Kumpulan tisu xylem primer. Kemudian phloem ialah phloem primer ialah yang berwarna biru. Ni ialah phloem primer. Okey, yang kuning ni ialah cambium vascular. Okey. So, peringkat awal kita tahu cambium vascular, yang kuning ni akan mengalami pertumbuhan pembahagian secara jejarian. Bila pembahagian secara jejarian, maksudnya cambium ni akan bercantum. Maka jadilah macam ni. Okay, gambar yang kedua ni, B ni, kita tengok cambium dia dah bercantum. Jejarian. Kemudian cambium membahagi secara tangent. Pembahagian tangent ke dalam dan ke luar. Okey. Konsepnya sama macam batang pokok tadi. Kalau cambium membahagi ke dalam, maka dia akan membentuk xylem sekunder. Okey. Yang ke dalam akan membentuk xylem sekunder, yang keluar akan membentuk phloem sekunder. Jadi gambar sini menunjukkan ini ialah cambium vascular. Cambium vascular membahagi ke dalam membentuk xylem sekunder. Jadi xylem sekunder sekarang dekat sini. Okey, xylem primer masih lagi di tengah-tengah. Okey, gambar ni. Tadi kita dah sebut yang ni ialah xylem primer. Kan? So, yang ni lah. Okey. Kemudian, pembahagian keluar akan membentuk phloem sekunder. So, yang warna pink. Lapisan yang warna pink tu ialah phloem sekunder. Yang ni. Phloem sekunder. Dan kedudukan dia antara phloem sekunder ni antara phloem primer dengan cambium lah. Okey. Jadi phloem primer dah tertolak ke hujung kat sini. Yang warna biru tadi dah tertolak ke hujung. Okey. Jadi sekarang ni kita boleh lihat kat sini yang phloem, kalau hasil dia tu yang hujung sekali ni ialah phloem sorry. Ni salah. Phloem primer yang mula-mula terbentuk. Yang kuning ni ialah cambium kan. Yang pink ni ialah phloem sekunder. Yang kuning tu ialah cambium. Kuning garisan bukan kuning garisan. Kuning ni je. Lepas tu ada satu lapis lagi kuning tu yang dekat dalam.
ini ialah xilem sekunder, yang merah tu ialah xilem primer. Okey. Okey, untuk pokok monocotyledon pula, contohnya pokok aloe species, agave species dan dracaena species. Ni tumbuh-tumbuhan monocotyledon. Tumbuhan ini mempunyai cambium di kawasan korteks batang dan di sebelah luar berkas vaskular. Cambium membahagi membentuk berkas vaskular sekunder dan parenkhyma sekunder. So sebenarnya cambium dia, untuk pokok monocotyledon kita dapati corak pertumbuhan dia berbeza. Sebab tumbuhan berkas vaskular yang primer yang terdiri daripada flowworm dan xilem yang primer. Mana? Ni ground tissue primary ni. Ni vascular bundle. Ni semua yang primer. Tapi bila pembahagian sel tu berlaku ataupun pertumbuhan berlaku, bukan pembahagian sel, pertumbuhan berlaku, secondary tu pertumbuhan sekunder, xilem sekunder dengan phloem sekunder tu terbentuk dekat bahagian luar dia. Ini semua yang sekunder ni. Ni cikgu warnakan ni, ini ialah yang sekunder. Maksudnya pertumbuhan berlaku ke sisi juga, tapi cara dia berbeza. Yang primer yang warna hijau. Dia punya cambium mana? Cambium dia cambium. Cambium kat luar ni dengan di luar berkas vaskular. Okey. Soalan 52. Bandingkan antara tumbuhan dicotyledon yang mengalami pertumbuhan primer dengan batang tumbuhan dicotyledon yang mengalami pertumbuhan sekunder. Jadi untuk pokok dicotyledon, kita nak bezakan yang hanya mengalami pertumbuhan primer sahaja dan yang telah mengalami pertumbuhan sekunder. Yang pertama, untuk yang mengalami pertumbuhan primer ni, dia cuma ada xilem dan phloem primer saja. Tapi kalau dia dah mengalami pertumbuhan sekunder, dia akan ada xilem primer, phloem primer, xilem sekunder dan phloem sekunder juga. So ada 4 jenis tisu lah, xilem dan phloem tu. Okey, yang kedua, batang yang mengalami pertumbuhan primer hanya mempunyai tisu berkayu yang sedikit. Tapi kalau yang mengalami pertumbuhan sekunder, tisu berkayu dia banyak. Sebab dia dah banyak menghasilkan tisu yang lignin tu dah makin berkembang. Yang ketiga, tiada cambium gabus untuk pertumbuhan primer. Untuk pertumbuhan sekunder ada cambium gabus. Okay, yang keempat, pertumbuhan primer ada cambium vascular. Vascular iaitu, ingat balik, cambium vascular yang kat tengah-tengah ni, cambium vascular.
Tapi kalau yang mengalami pertumbuhan sekunder ada cambium vascular dan intervascular. Sebab tadi dia dah membentuk satu gelang. Yang tengah-tengah ni kita panggil intervascular yang ni. Antara satu berkas vaskular dengan berkas vaskular ialah intervascular. Yang keenam, epidermis di bahagian luar untuk pertumbuhan primer. Tapi kalau yang mengalami pertumbuhan sekunder, kat luar tu dah jadi gabus dah. Cork. Tisu kulit kayu yang keras tu kita panggil cork atau gabus. Dan untuk pertumbuhan primer, dia tiada lenticel. Manakala pertumbuhan sekunder ada lenticel, iaitu liang-liang yang berfungsi macam stoma untuk pertukaran gas tapi yang terdapat pada batang pokok. Okey, soalan yang seterusnya kita nak bezakan antara tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dengan tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Okey, yang pertama, tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder ni, dia akan mengalami pertumbuhan yang secara jangka masa yang panjang. So, pokok tu akan mempunyai ketinggian yang tinggilah, yang sangat tinggi. Tapi kalau yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder ni, pokok dia lebih rendah. Dan biasanya pertumbuhannya berhenti selepas 1 atau 2 musim. Okey. Yang kedua, tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder mempunyai meristem lateral, iaitu meristem sisi dan juga meristem cambium. Meristem lateral atau cambium sisi. Tapi kalau tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder, dia tak mempunyai meristem lateral sebab tak bertambah secara diameter. Yang ketiga, tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder mempunyai tisu yang berkayu, manakala yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder tidak mempunyai tisu berkayu. Yang keempat, tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder, sesetengah tumbuhan tu akan mempunyai cambium gabus. Okey, tapi kalau yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder, dia tidak mempunyai cambium gabus. Okey, yang kelima, tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder boleh hidup bertahun-tahun, tapi yang tidak mengalami biasanya akan mati. Hanya hidup semusim atau 2 musim saja. Dia pokok yang jenis senang matilah. Okey. Kemudian pertumbuhan untuk tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder akan mengalami pertumbuhan yang sepanjang hayat dia. Tapi kalau yang tak mengalami, hanya berlaku semusim atau 2 musim sahaja. Okey, tak berlaku sepanjang hayat dia. Okey. Next ialah kepentingan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Jadi kita dah bincangkan tadi yang mengalami pertumbuhan primer ni dia menambahkan panjang akar dan pokok, dan so secara tak langsung kepentingan dia ialah menambahkan ketinggian pokok supaya dia dapat menyerap cahaya untuk fotosintesis. Yang kedua, dapat membentuk xylem primer untuk angkut air dan garam mineral. Yang ketiga, dapat membentuk phloem primer yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bahagian tumbuhan. Kalau yang pertumbuhan sekunder pula, dia menambahkan diameter batang kan. Jadi menambahkan lilitan batang supaya tumbuhan tu batang dia lebih besar, so dia mendapat sokongan. Dan selain daripada itu, pertumbuhan sekunder juga dapat menggantikan tisu phloem dan xylem yang telah rosak dan tua. Jadi proses pengangkutan takkan terganggu. Okey, kelebihan pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. Okey, pokok yang besar-besar berkayu ni, jadi pokok tu adalah kuat dan keras dan sesuai digunakan untuk
membuat bangunan. Kita akan gunakan dia untuk buat bangunan, berabuk, jambatan, yang pokok kayu-kayu balak tu. Okay. Kemudian tumbuhan ni mempunyai tempoh hayat yang panjang. Ini menambahkan peluang tumbuhan tu menghasilkan biji benih bagi tujuan pembiakan dan kemandirian. Maksudnya ini untuk kebaikan pada pokok tersebut lah. Yang ketiga, mempunyai akar yang besar dan panjang untuk menyerap air dengan lebih banyak dari tanah, dan ini akan meningkatkan kemandirian dia di musim kemarau. Pokok tu mudah dapat bekalan air sebab akar dia tu besar dan panjang, tumbuh ke dalam kan. Yang keempat, pertambahan tisu xylem dan phloem membolehkan pokok tumbuh dengan lebih dan berjaya dalam persaingan dengan tumbuhan lain untuk mendapatkan cahaya matahari bagi proses fotosintesis. Okey, soalan yang seterusnya ialah 56, yang akhir sekali lah ni untuk topik ni. Okey, Raja menunjukkan ke rata rentas batang sejenis tumbuhan yang menjalani pertumbuhan sekunder. Okey, labelkan phloem primer, phloem sekunder, xylem primer dan xylem sekunder. Jadi soalan ni selalu boleh keluar lah dalam exam kan. Jadi yang pertama kita kena kenal kat mana kedudukan tisu-tisu phloem primer sekunder semua ni. So yang pertama, phloem primer ialah phloem yang dah tertolak dekat hujung, sebab ini ialah primer ni. So dia dah tertolak kat hujung. So yang hujung sekali ni ialah phloem primer. Okey. Yang ini ialah xylem primer. Hujung ke dalam xylem primer, hujung keluar phloem primer. Dan antara tisu tersebut, okey, yang ini ialah phloem sekunder. Okey, dan yang ni ialah xylem sekunder. Okey, namakan tisu yang menghasilkan xylem sekunder dan phloem sekunder. So jawapannya ialah cambium vascular. Dia membahagi secara mitosis. Yang ketiga, namakan tisu yang membentuk tisu berkayu pada batang tumbuhan. Tisu yang berkayu ialah tisu xylem sekunder. Okey. Sebab dia adalah berlignin. Okey, so sekian saja untuk tajuk bab 4 lah. Kita habis dah dengan bab 4. Okey. So nanti kita akan bincang lagi lah untuk tajuk-tajuk yang seterusnya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.